Okey, kembali bertemu setelah berhenti rehat selama 30 minit untuk memberi laluan kepada Buletin Awani. Kembali bersiaran bersama Zulfikri Yusof dan saya Dan Sri Zainuddin. Bagi anda yang baru saja bersama kami, Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang memilih untuk bersiaran di Astro Awani, pastinya di saluran 501, dan anda sedang menonton Awani Pagi. Okey, Zul, ni bila nak tutup kalender 2009, nak buka lebaran 2010, pelbagai azam. Kadang-kadang azam yang bertahun-tahun lepas yang tak yang hanya kekal menjadi azam. Carry forward. Dan saya kira salah satu azam, sebab kalau orang kata azam ni sebenarnya maksudnya untuk membuang perkara yang buruk, membina satu kehidupan yang sihat, yang baik sebagainya. Dan selalunya kalau dah hujung-hujung tahun ni, kalau azam saling dengar ialah nak berhenti rokok. Nak berhenti rokok. Tapi selalunya macam saya dan rakan-rakan yang lain, kalau saya nampak bila azam tu pukul 8 malam 1 hari bulan tu dah mula satu batang katanya dan kan. saya rasa azam untuk berhenti rokok itu yang paling sukar sekali untuk dibuang. Kadang-kadang okey, dia kata dia berazam, dia kata, tapi azam tu kekal jadi angan-angan je. Okey, kita mungkin ada gambar rajah. Azaria, kalau kita boleh kongsikan kepada penonton-penonton kita gambar rajah bagaimana paru-paru anda akan kelihatan. Kadang-kadang kita sekarang ni walaupun dekat kotak rokok tu ada gambar tentang apa yang berlaku, janin yang tidak sihat, dan okey contohnya. Tapi kita selalu melihat, okey, ini kalau boleh kita perhatikan di gambar rajah ini adalah lung cancer ataupun kanser paru-paru. Itu gambar paru-paru anda sekiranya anda mengidapi kanser dan sekiranya anda kekal menghisap rokok, itulah yang anda akan lakukan kepada paru-paru anda, dan itu saya kira adalah pembedahan lung cancer kata seorang wanita ini gambar rajah dia. Jadi kalau anda mahukan gambar anda diambil sebegini juga, teruskanlah menghisap rokok. Dan mungkin kalau kita sebenarnya Zul, kadang-kadang kalau kita perhatikan, okey, kita tak mahu tunjuk lagi device ni, mungkin nanti dulu Azaria. Okey. Macam kalau kita perhatikan, ada orang senang nak berhenti rokok, tapi ada orang susah nak berhenti rokok. Sangat. Sampai jadi tabiat, dah jadi ketagih, dan orang kata dah jadi darah daging. Tapi saya rasa sebenarnya itu adalah power of dalam kekuatan minda kita. Okey, bersama kami di studio hari ini untuk memberikan tips, dan sekiranya anda ada azam untuk berhenti merokok, bersama kami di studio adalah Dr. Hadi Abdullah. Beliau merupakan doktor peribadi dan juga pensyarah anatomi manusia dari UKM. Assalamualaikum Dr. Hadi. Assalamualaikum. Apa khabar doktor? Baik. Doktor isap rokok tak? Kadang doktor ni dia nasihat-nasihat tapi dia tak isap rokok juga. Saya tak isap rokok langsung daripada dulu. Tapi kalau ada orang berdiri isap rokok, saya bagi brand. Isap rokok bila perlu saja. Oh ya. Social smoker. Kadang-kadang dia cakap ini very bad lah, you turn away these type of things, so I isap rokok. Okey. Pun puff je. For fun ni. Tapi itu yang bahaya doktor. Kadang for fun tu dia jadi benda lain. Okey, tadi saya katakan ada orang boleh berhenti rokok macam tu je. Yes. Okey, dia kata dia boleh berhenti rokok, dia berhenti rokok. Ada yang tak boleh, sukar sangat. Kenapa? Ini kita panggil dalam teori medical, setiap orang reaksinya berlainan. Compliance, patient's compliance. Jadi satu ubat tu misalnya Panadol, separuhan dia tak ada efek langsung. Ada orang yang 80%, 70% ada kesan Panadol, tapi orang lain tidak. Jadi kesan-kesan ni seperti addiction, rokok, heroin, drugs, ini semua satu lump together, this addiction thing. Setiap orang lain. Jadi kita perlu individualiskan treatment dia. Okey. Kalau you jenis yang cold turkey, cold turkey yang terminologi baratnya tentang heroin addiction, kita juga boleh gunakan cold turkey, berhenti merokok. Lepas tu kita nantilah kesan-kesan withdrawal symptoms seperti sesengua, agitation, tak boleh tidur, irritability, sometimes violence. Jadi kita boleh kurtekikan. Orang Islam senang sikit sebab bulan puasa dia berhenti daripada pukul sampai maghrib. Lepas tu isap rokok. Ada pakcik saya seorang, dia sampai sahur, the moment sahur berhenti, lah minit tu kan. So they can do it, tapi it's just personal. Jadi ini semua tidak orang lain reaksinya. Kita panggil patient's compliance. Itu semua terjadi dalam medicine. Itu bukannya tertakluk kepada
kita punya ketabahan dan kekuatan diri. Itulah kekuatan minda Disiplin. juga. Yes. Tapi kalau seseorang itu mahu ada azam untuk berhenti merokok, bagaimana dia nak menilai tahap Kekuatan minda dia Itu untuk susah berhenti? tu. Itu susah. Itu banyak para psikologis terpaksa gunakan certain table dan sebagainya. Jadi yang saya cakap tadi, kalau you nak berhenti rokok, you jumpa psychiatrist misalnya, addiction is psychiatrist psychiatrist punya field, kita akan tanya, okay, you punya what is your strength, betul-betul ke you nak merokok ni? Di dalam tu, dia motivation tu macam mana? Adakah penyakitnya pasal atau sebagainya? Jadi ini semua susah nak kita cari level tahap dia tadi. Tak ada. Patient compliance memang tak ada test. Itu sendiri di dalam tahun. Sebab orang, aku nak begini rokok, pagi besok dah tak merokok lagi. Seorang tidak. Dia tengok kawan-kawan merokok, dia pun sendiri nak isap lagi. Jadi banyak levelnya. Patient compliance. Okey. Very difficult. Okey, apa agaknya yang antara cara-cara yang boleh untuk quit smoking? Dari segi keseluruhan, scientific proof is Nicorette gum, Nicorette patch. Okey, dia punya rasional macam ni. Dalam badan manusia tu, kalau dia merokok, tahap nikotin level tu sampai ke tahap yang tertentu. Kalau dia turun daripada tahap tu, dia akan rasa nak merokok. Jadi dia akan pergi cari ambil sebatang merokok. Jadi apa yang dibuat ialah replacement. Kita gunakan gum, Nicorette gum, Nicorette, Nicorette gum. Jadi kita gunakan tu, dalam gum tu ada nikotin. Jadi nikotin tu akan masuk melalui mucous membrane mulut kita. Jadi tahap nikotin level tu sampai ke situ. Jadi dia akan rasa aku tak nak merokok lagi. Jadi kita replace rokok tu dengan gum. Ada juga lagi satu cara ialah pakai patch, Nicorette patch. Di situ ada tahap-tahap level nikotin tertentu. Kita gunakan yang tinggi dulu sampai ke situ. Jadi dirasa nak merokok kurang. Lepas 1 minggu kita tukar yang lain. Kita tukar yang lain supaya dia level, kita desensitize dia punya level nikotin. Ini sudah dibuktikan secara saintifik. Okey, doktor, kita akan bercerita lebih lanjut lagi bagaimana cara-cara kaedah-kaedah yang ada di pasaran dan mungkin anda boleh ambil untuk kita berhenti merokok. Dan tapi ada juga orang kata ada separuh macam arwah nenek saya isap rokok sampai ke hujung hayat dia, tapi dia tak ada pun kena apa-apa penyakit dan hidup dia panjang. Tapi ada orang isap rokok pun tahu sikit je ada dia punya natijah ke atasnya. Okey, kita bersama dengan Dr. Hadi, tapi kita berhenti rehat seketika. Teruskan bersama kami selepas ini.